الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung bacaan daripada surah Luqman. Ayat sebelumnya ialah ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat ke-10. 9 ke-10. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik-baik. Hada khalqullah fa'aruni madha khalaqal ladina min dunih balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dua ayat yang kita baca pada malam ini membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala yang maha tinggi, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan ataupun menjadikan alam yang terbentang luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi juga
mencabar orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir supaya mendatangkan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui tuhan-tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Ini menunjukkan bahawa tuhan-tuhan yang disembah secara batil, yang tidak sebenar itu, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat mencipta sesuatu, tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat pun kepada penyembah-penyembahnya. Dan orang-orang yang menyembahnya itu sebenarnya berada dalam keadaan yang sesat dan berada dalam keadaan yang zalim, kerana mereka itu memilih kesesatan daripada petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka melalui rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita tengok ayat yang ke-10. Kalau kita tengok ayat yang ke-9 tu, Allah Ta'ala sebut ayat yang terakhir tu, wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala sebut di situ, dia Tuhan yang maha perkasa, dia Tuhan yang maha bijaksana. Di mana Allah Ta'ala maha perkasa, di mana Allah Ta'ala maha bijaksana? Selepas daripada ayat wa huwal azizul hakim, Allah mendatangkan keperkasaan, menunjukkan kudrahnya. Allah Ta'ala menunjukkan kebijaksanaan di dalam penciptaannya. Bila kita tengok di sekeliling kita, dan Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat ni Allah Ta'ala mulakan dengan penciptaan, melihat kepada penciptaannya yang besar, yang luas. Maka langitlah, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok langit ni, langit ni ada lagi lebih besar pada langit. Hak kita nampak, tak ada nampak dah hak langit besar sekali dah. Tu sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok macam langit ni dah segala-galanya, kita duduk ni dalam purung langit belaka. Pusing ke mari pun duduk dalam purung langit ni belaka, seolah-olahnya begitu. Maka tuan-tuan sekalian, kita maknanya Allah Ta'ala kata, akulah yang menciptakan langit itu, yang besar itu, yang kamu duduk beratapkan padanya. Dan langit yang kamu lihat itu, bi ghairi amadin tarawunaha, dia tidak mempunyai tiang. Dia tidak mempunyai tiang. Maka tuan-tuan sekalian, ada alim ulama, ahli tafsir mengatakan bahawa ada tiang, tetapi tiang itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala manusia. Ada ahli tafsir mengatakan bahawa memang tidak ada tiang. Langit-langit tidak ada tiang, tetapi ia mempunyai, dia berdiri, langit ini ditongkat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nampak tiang. Maka tuan-tuan sekalian, itu lebih banyakkan ahli-ahli tafsir lebih menggunakan ataupun menerima pandangan bahawa langit ini memang tidak ada tiang. Walaupun ada pandangan mengata ada tiang, tetapi tiang itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala manusia. Tapi tuan-tuan sekalian, banyakkan alim ulama, ahli-ahli tafsir mengatakan bahawa tidak ada tiang, tetapi dia tertegak di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan langit begitu. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita tengok langit, Allah, tuan-tuan sekalian, dengan langit yang merentang di atas kepala kita, kat mana pun kita pergi atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita tidak boleh terkeluar daripada ruang langit ini. Pepatah kita disebut di situ langit di situ langit dijunjung. Betul ke gitu kan? Ada situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dah betul dah tu. Hak depan dia dah betul. Bahang belakang selalu. Dah nak buat guana sekarang. Jenis nyanyuk ngomong. Di situ bumi dipijak. Betul. Di situ langit dijunjung. Betul gitu.
Jadi itu pepatah kita dah sebut dah. Memang tuan-tuan sekalian, kita duduk kat mana pun, tuan-tuan gilah kat mana pun, pusing dunia ni tidak terkeluar daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tu walaupun bulat kali tuan-tuan sekalian, bumi ni bulat. Bulat membujur tuan-tuan sekalian, dan bumi ni sentiasa berpusing di atas peredarannya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Bumi ni tapi tak terkeluar daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala. Besar tak langit? Besar. Dan tuan-tuan sekalian, Allah Taala sebut langit dulu sebelum bumi. Kan dia sebut bumi pula. Warna gitu. Sebab apa? Di antara hikmah Allah Taala sebut dan peringatkan kita tentang langit ni, kerana orang yang sombong dia akak dada. Orang sombong dia jalan tunduk, dia akan jalan tengok atas. Tengok gangster dia jalan tunduk gitu. Ada kalau kita gangster mana? Main jalan tunduk gitu. Dia orang cara pakaian dia mesti gangster kalau main tunduk jalan gitu tempat jadi ustaz. Maknanya ni. Jadi nak ayat ni, tuan-tuan sekalian, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang rasa dia hebat, dia akan berjalan, hak mula-mula dia akan lenggok kepala dia ke langit. Itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kehebatan yang ada pada diri dia. Allah Ta'ala kata, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Maksudnya kepada orang yang sombong, orang yang angkuh ini, yang mana mata dia itu terpacak ke arah langit itu, yang pada masa itu dia menunjukkan kesombongan. Langit yang dia lihat itu sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berdiri tegak, yang duduk di atas kepala kita itu dengan tidak ada tiang. Allah Ta'ala nak khabar supaya orang yang sombong tadi sedar keangkuhan dia itu tidak akan dapat untuk menolak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, langit-langit ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, kita nampak saja. Tapi sebenarnya alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Ta'ala sebut dialah yang menjadikan langit 7 lapis. Hak ni hak kita tengok ni, hak ni langit pertama baru. Kita nak ngesah orang ni kata naik astro naik ke langit. Naik astro naik langit ke naik bulan tau. Ada apa langit lagi bulan? Nabi SAW ala Isra' dan Mi'raj, dia naik ke atas. Siapa di pintu langit pertama tu, dia ada pintu nak naik ke langit yang kedua. Ada malaikat yang jaga. Roh manusia, roh kita ni, roh kita ni disebut di dalam hadis yang sahih. Roh baik ke roh jahat ke akan dibawa naik ke langit. Kalau roh yang baik itu akan diiringi oleh malaikat. Malaikat ni penduduk langit akan tanya, roh siapakah roh yang baik ini? Lalu disebut dengan sebaik-baik nama yang disebut dia di bumi. Kemudian dia naik, siapalah tuan-tuan sekalian, ke pintu langit. Kemudian ditanya kepada diketuk pintu langit itu oleh malaikat. Kemudian nak dibawa roh ini, sebelum dibenarkan roh ini naik, ditanya dulu roh ini. Kemudian barulah dia naik satu tingkat, sampailah ke lapis yang ketujuh, tuan-tuan sekalian. Sehingga Allah Ta'ala kata turunkan dia ke Illiyin, tempat simpanan, tempat tinggal roh-roh yang baik. Roh-roh yang baik. Adapun roh yang jahat dia naik, tuan-tuan sekalian, malaikat-malaikat yang ada di antara langit ini, tuan-tuan sekalian, akan bertanya, roh yang jahat ini roh siapa? Lalu disebut kepadanya sejahat-jahat nama yang disebut kepadanya di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, sampai ke langit yang pertama. Bila diberitahu, maka tuan-tuan sekalian, tidak dibukakan kepadanya pintu langit. Tak dibuka pintu langit. Maka dia roh dia itu diletak di dalam sijin. Iaitulah tempat roh-roh yang jahat. Roh-roh yang jahat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, nak ayatnya langit tu luar, ada 7 lapis, ada pintu dia.
Nah, hak yang selama ni kata naik ke langit, naik ke bulan tu mungkinlah tuan-tuan sekalian. Tak siapa lagi ke langit. Tak tahulah. Tuan-tuan sekalian, jauh mana langit ni daripada bumi. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah, Allah Taala menjadikan langit ni comel. Allah Taala kata, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Allah Taala kata, kamu tidak nampak apa-apa kecacatan pada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, yakni langit. Mu tengok atas langit ni, mu tak nampak cacat. Kalau kita duduk dalam sejid kita ni, kita boleh cari warna kelopah habis cacat, warna lampu tu bakar, warna kipas tu karat dekong, warna tu banyak sangat sapah, warna debu doa lalu. Maka tuan-tuan sekalian, kita duduk tengok sini ni, berapa banyak kecacatan. Hak tu hak makhluk buat, hak manusia buat, itu adalah perkara biasa. Tuan-tuan sekalian, tapi hak Allah Ta'ala buat, tuan-tuan tengok, pernah tak tuan-tuan tengok ke langit tu, tak comel bintang duduk situ, tak comel awang duduk jalan gini, tak comel langit warna biru. Pernah tuan-tuan kata gitu? Tak. Tak. Sebab kita tuan-tuan sekalian, benda semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan ini memang sesuai, tuan-tuan sekalian, memang dengan penuh hikmah Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala ciptakan, dan kita tidak mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Boleh jadi tuan-tuan sekalian, adalah orang jemur kain, dia tengok Allah, dia tergelak dah hari, gelak dah hari, dia bukan dia kata hari awang tu tak comel. Dia bimbang ke baju dia tu ataupun kering dia. Tu. Jadi tuan-tuan sekalian, tu bukan mana dak comel. Tapi nak ayatnya dia tak kata dak comel langit hari ni, jadi gelap lagu ni. Tu. Ada juga orang sebut dak comel hari nak hujan ni, tapi bukan bermakna dia nak kata langit tu dak comel, awang tu dak comel, tapi dia nak sebut dia lah dengan keadaan yang ada ini, dia perlu berjaga-jaga supaya tidak kena, ataupun dia dapat menjalankan kehidupan dia dengan baik, bukan dengan sebab langit tu hujan ataupun langit tu mendung, langit tu gelap. Tidak. Tapi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nak ayatnya, kalau kita cari kecacatan tidak akan bertemu. Sebab Allah Taala kata, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kamu tak akan jumpa kecacatan. Sekarang kita tengok. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Taala kata apa lagi? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah Taala kata, mu tengok tak ada kecacatan. Mu tak percaya, farji'il basara karratain. Mu tengok sekali lagi. Kita tengok sekali, kita tak jumpa. Tak buah hati, tengok lagi. Cuba dah. 2 kali hitam. Sungguhlah tu nak ayat mu hitam lah, carilah lagu mana pun. Tak jumpa kecacatan yang ada pada ciptaan Allah Ta'ala di atas langit. Farji'il basara hal tara min futur. Okey, muitah lagi. Summarji'il basara karratain. 3 kali Allah Taala sebut. Yang pertama Allah Taala kata muitah lagi. Hal tara min futur, ada tak kecacatan? Summarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasin. Mulang tengok lagi, Allah Taala kata beberapa kali, yanqalib ilaikal basar. Akhirnya balik mu akan kata matamu tak apa sedap apa dah. Matamu kurang, tak cukup, mata tidak sempurna. Okey, tu yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Mana mata kita dah tengok tak jumpa, nak cari kelemahan, kekurangan, kecacatan yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan dimuliakan Allah Taala sekalian, Allah Taala kata begitu. Jadi orang yang biasa lengok ke langit semua tu, biar tunduk ke atas bumi. Dan bila tengok langit dah apa? Tengok ke langit dengan tujuan untuk mendapat hidayah petunjuk Allah. Tengok kekuasaan Allah, tengok keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak tengok, bukan dengan sebab kita sombong, kita angkuh, dah, tapi nak tengok kekuasaan keagungan Allah Taala. Waktu tu sekalian, sunya Allah Taala wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kemudian selepas Allah Taala cerita tentang langit, Allah Ta'ala kata, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala khabar tuan-tuan sekalian,
tugas ataupun peranan bukit bukau gunung ganang ni sangat besar, iaitulah mengawal keseimbangan bumi. Bumi ni jadi seimbang sebab tu Allah Ta'ala sebut, bumi itu tak jadi goyang ni tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak dah ni gunung ni tinggi ni, bukit ni tinggi ni, bukit ni tinggi ni. Allah Ta'ala tertudah dan dia letak tuan-tuan sekalian sesuai dengan tempat-tempat dia. Maka bumi berada dalam keadaan yang baik. Hari ni tak goyang dah. Nah, di tempat-tempat ini setelah gunung ganang ditaruh, disodok tuan-tuan sekalian, kita lihat tuan-tuan sekalian sekarang makin banyak gempa bumi berlaku. Nah, sebab apa? Keseimbangan dia mula hilang. Keseimbangan dia mula hilang. Maka tuan-tuan sekalian, di hari akhirat, dia dekat dengan hari kiamat nanti, Allah Ta'ala sebut kepada kita tu, gunung-gunung ni akan tercabut tuan-tuan sekalian. Akan ada goncangan yang kuat, berlaku goncangan, gunung-gunung akan berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Allah Ta'ala sebut gunung tu berterbangan, bukit bukau tu berterbangan. Tu maknanya tuan-tuan sekalian bahawa Allah Ta'ala nak hancurkan bumi, Allah Ta'ala nak hancurkan dunia ni. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, jadi kita kena faham ni, kena faham macam mana bahawa pentingnya gunung ganang yang ada pada kita ni, yang perlu kita jaga juga keseimbangan dia. Dan kita boleh lihat walaupun orang jaga lagu mana pun, di akhir zaman ni orang sodok belaka. Bukan sodok belaka warna hak nu, dekat oleh sodok buat rumah, tambul tak, hak gaung dalam mana pun menyengkabuh belaka dah semua sekali. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, Allah Ta'ala Tuhan yang bijaksana menjadikan tuan-tuan sekalian gunung-gunung sebagai pengimbang supaya tidak menggoyangkan bumi yang menjadi tempat tinggal kepada manusia. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Tuan-tuan sekalian, sebelum tu tuan-tuan, sebelum kepada ni, bumi lepas orang tengok atas, orang tengok bawah dah. Manusia hak sombong hak atas. Sebab tu Allah Ta'ala nak sedarkan manusia sombong. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan daripada atas turun ke bumi. Sebab tu Allah Ta'ala fil ardi. Allah Ta'ala wa alqa fil ardi. Maksudnya apa? Allah Ta'ala jadikan dia muka bumi itu sawabit, gunung-gunung, bukit-bukit yang menjadi peneguh, menjadi pengimbang kepada bumi. Jadi tuan-tuan sekalian, ni hak yang setara dengan kita. Walaupun setara dengan kita, bila sebut gunung bukit, dia tak ada tinggi pada pokok-pokok ada. Dia turun sikit sebenarnya, cuma duduk bumi lagi. Bukan duduk atas langit dah. Kita tengok langit, kemudian turun sikit, tinggi penglihatan kita. Tapi gunung yang tinggi itu terpacak di bumi. Apa dah? Allah Ta'ala daripada atas turun sikit. Turun sikit. Di atas muka bumi ni yang paling tinggi sekali gunung dengan bukit ya. Gunung dengan bukit lah. Maka tuan-tuan sekalian, dia turun sikit. Daripada atas langit turun bawah. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala turun bawah lagi. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Maka turun bawah, tuan-tuan sekalian, kita akan lihat pula di bawah ni, sama ada di bawah gunung ataupun di tanah dataran yang rata ataupun di hutan-hutan yang melata, binatang ni duduk mana? Duduk di daratan. Duduk di atas permukaan bumi. Duduk atas permukaan bumi. Tuan-tuan sekalian, tengok. Allah Ta'ala kata, aku jadikan macam-macam. Macam-macam mana? Macam-macam bentuk, macam-macam warna, bermacam-macam bunyi, bermacam-macam jenis binatang yang ada di atas muka bumi Allah. Allah Ta'ala kata, aku buat. Binatang di sini lebih kepada binatang dabah. Dabah ni binatang kaki empat. Banyak binatang kaki empat. Allah Ta'ala kata, aku jadi belaka. Dan aku biarkan dia bassa fiha. Bassa maksudnya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala biarkan dia berkeliaran di muka bumi.
berkeliaran di muka bumi. Kulli dabbah, tiap-tiap binatang yang berkaki 4. Wa anzalna minas samai ma'a. Seluruhnya Allah Ta'ala tunjuk lagi kekuasaan dia. Allah Ta'ala kata, kami menurunkan daripada langit air. Oh, acak kali tau. Cerita bak kekuasaan Allah Ta'ala ni ada semua. Diulang kepada kita, tuan-tuan sekalian. Supaya kita faham. Apa yang ada di sekeliling kita ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perlu kita lihat. Tak boleh kita tengok semata-mata kita tengok, tetapi tengok kita mendatangkan iman, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kamilah menurunkan daripada langit. Allah Ta'ala buat naik balik daripada langit, bukit, binatang melata, lenggok ke atas balik. Wa anzalna minas sama. Allah menurunkan daripada langit air. Turun bawah sikit, tinggi sikit, bawah sikit, bawah. Allah Ta'ala buat turun gini, turun bawah pula. Naik atas, turun bawah. So tengok air. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dengan air yang Allah Ta'ala turunkan itu tumbuh. Kami tumbuhkan padanya, yakni pada bumi, min kulli zawjin karim, tiap-tiap tumbuh-tumbuhan atau segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik-baik. Allah, banyak dah. Kita boleh makan buah apple, buah anggur, buah durian, buah duku, buah lasak, buah jagung. Buah jagung, panggil buah jagung apa? Tak panggil buah jagung, kau panggil buah jagung. Buah-buahan tak jagung. Payah juga kita ni, budak-budak sekolah je tahu ni, tadika. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, jagung biji yang dia bukan buah tau. Jadi nak ayat itu tuan-tuan sekalian, tu semua tuan-tuan sekalian dia, Allah Ta'ala kata, daripada air yang turun itu Allah Ta'ala tumbuhkan. Kita kata kita tanam, kita tukang siram, tuan-tuan sekalian, betul kita siram, tapi air itu tetap Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Cuma kita je ambil kat mana? Ambil kat sungai. Kita je ambil kat mana? Kita ada buat telaga. Kita lah tukang korek boreng air. Letak mesin apa ni, boreng buat keluar air untuk siram tanaman kita. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya air itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak boleh buat air. Tak boleh buat air itu, melainkan Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Hasil daripada air itulah menumbuhkan tanaman-tanaman yang kita tuan-tuan sekalian makan hari-hari. Tak makan buah, makan sayur. Semua daripada sumber. Kalau tak ada air, tumbuh-tumbuhan tadi, sayur-sayuran tadi, buah-buahan pokok ni tidak akan tumbuh. Maka tuan-tuan sekalian, semua itu bila kita lihat betapa Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha bijaksana di dalam mengatur kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Allah Ta'ala khabar mudah, hada khalqullah, inilah dia ciptaan Allah. Hada khalqullah. Siapa? Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Tunjukkan kepada aku, kata Allah, tunjukkan kepada aku apa yang telah dicipta selain daripada Allah, yakni sembahan-sembahan kamu. Tunjuk. Mana lagi? Siapa boleh buat hak macam Allah Ta'ala buat? Tunjukkan kepada aku, sembahanmu boleh buat apa? Fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Maka tuan-tuan sekalian, cengang orang musyrikin kau. Nak kata apa? Kalau kita pun berasa sombong pun, bila Allah Ta'ala kata mudah rasa besar benda tu, besar benda ni, besar orang tu, besar orang ni, tunjukkan pada Allah Ta'ala kata benda yang dia boleh buat. Seperti ciptaan yang telah Allah Ta'ala buat itu, dia boleh buat ke tak boleh buat? Tak boleh. Dia boleh bermanfaat? Tak boleh. Dia boleh memudarat? Tak boleh. Maka tuan-tuan sekalian, oleh kerana itu, kenapa kita besarkan dia? Kenapa kita sembah dia? Kenapa kita taat dan patuh kepada dia? Sedangkan dia tidak memberi manfaat pun dan tak boleh memberi mudarat pun kepada kita. Bahkan segala rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi tuan-tuan sekalian, manusia begitulah. Balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Orang yang membesarkan selain daripada Allah, orang yang merasakan bahawa yang lain daripada Allah boleh beri manfaat, boleh memberi mudarat, orang ni orang zalim. Allah zalim. Balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Allah Ta'ala kata bahkan orang-orang yang zalim sebenarnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berada dalam kesesatan, dhalalim mubin, yang nyata, yang jelas. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, mari kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya, yang kita besarkan, yang kita agungkan. Sebagaimana kita mula di dalam salat kita, Allahu Akbar, permulaan salat kita menyebut Allah Maha Besar. Maka tuan-tuan sekalian, kena letak dalam diri kita, bukan hanya masa kita nak semayang itu, masa kita akad takbir itu sahaja Allah yang Maha Besar, tetapi seluruh kehidupan kita itu kita letakkan di dalam diri kita Allah Maha Besar. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, bila mana kita sudah Allah Ta'ala yang Maha Besar, maka kita akan taat dan patuh kepadanya, dan kita akan merasa kecil selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun manusia memandang besar kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, itulah dua ayat pada malam ni yang kita dapat baca. Mudah-mudahan sedikit dapat memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Saya bertiawa sikit hari ni, tiawa sikit, tapi tidak berhenti lagi, berhenti ayat Quran habis itu. Ada benda lain nak kabur ni. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ada beberapa perkara yang nak diberitahu. Yang pertamanya, kita batalkan program-program besar kita lah yang telah kita rancang. Ada 4. Yang pertama, kursus asas bahasa Arab kita cancel. Bukan cancel, kita tangguhkan. Okay? Tangguhkan. Yang kedua, kuliah Ustaz Muzani pun 19 hari bulan, kita tangguhkan juga. Kuliah Ustaz Ahmad Isa Deraman 27 hari bulan, kita tangguhkan. Ada program Semak Salat. Semak Salat ni saya tak pasti dia nak buat kat lain pula ke mana. Kita tak di masjid kita lah, tak buat di masjid kita lah, sebab penganjur dia orang lain, kita ni penganjur bersama ya. Jadi itu terpulang kepada penganjur utama dia lah. Jadi cuma kita tak buat di sini lah, kita tak benarkan lah. Kita perhimpunan yang besar, makan masa yang panjang. Jadi tuan-tuan sekalian, ini sebab apa gini ni? Kita tahu belaka dah, disebabkan COVID-19 ni lah. COVID-19 ni, di mana tuan-tuan sekalian kita sedia maklum, hari ini sudah makin bertambah. Okay? Makin bertambah, dan dipahamkan tuan-tuan sekalian, trend yang berlaku, penularan ini yang berlaku dalam negara kita ini hampir sama dengan trend penularan wabak yang berlaku di Itali dan juga di Hubei, di China. Tuan-tuan sekalian, trend dia itu begitu, mendadak tinggi, mendadak tinggi. Jadi dia satu kebimbangan yang besar kepada kita. Sebab itu kita perlu berwaspadalah tuan-tuan sekalian, dan jangan kita anggap benda ni ringan. Kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Dan saya sebagai pengurusi masjid ni juga, saya minta kerjasama betul-betul lah. Orang sakit demam tak payah mari. Tadi saya pun mayang maghrib, kita dengar ada orang batuk. Ada orang batuk, sesama. Tuan-tuan sekalian, bukan kita memang nak mari masjid, dan biar jemaah kita sok mampu. Kalau saya batuk, saya demam, saya tak mari tu masa ni. Tok imam kita pun kalau ada batuk apa, khabar ya, kena khabarlah juga. Sebab nak orang lain nak jadi imam tunggu-tunggu tak ada pula. Dah khabar, kita gantilah, carilah, pakat gili-gili hak sihat. Jangan mari masjid. Orang sakit duduk rumah. Kita nak mari semayang,
tapi kita dihalang gitu. Kita kena cegah sekarang. Tuan-tuan sekalian, sangat berbahaya. Okey, sekarang ni semua yang tuan-tuan sekalian yang terbaru ni semua daripada kita, bukan nak salahkan, saya bimbang juga takut orang kata kita salahkan ijtima' tabligh itu, perhimpunan tabligh itu. Tapi bermula daripada situ tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala takdirkan banyak sekarang, dan yang hari ni saja tak silap saya 39 ke 40 lebih, satu lebih yang terbaru pula pagi tadi ni. Maknanya sekarang kita dah 200 lebih rasanya, 400 lebih dah, 400 lebih dah kes. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bimbang, kita bimbang benda ni. Dah waktu apa yang tak murui mari sejikna tu, tuan-tuan sekalian, macam ni lah. Kita tujuan ni tuan-tuan sekalian ialah supaya dia tidak merebak. Dia kalau kena seorang tuan-tuan sekalian, kita tak semestinya orang tu sakit tu dia ada coronavirus, tak semesti. Tapi kita cegah dulu. Kita cegah dulu, duduk rumah kita dapat pahala semayang. Walaupun kita tak mari semayang, kita nak mari, tapi disebabkan kita nak menjaga orang yang lebih ramai, maslahat yang lebih besar, keselamatan masyarakat. Tuan-tuan sekalian, di Itali tuan-tuan sekalian 1000 lebih mati, 1000 lebih. Saya dipahamkan tuan-tuan sekalian, sekarang ni di Itali tak terkawal. Kisahnya macam ni juga, macam juga di Korea. Di Korea asal seorang makcik tu, dia pergi ke perhimpunan Kristian ni, Singyoji kenapa gitulah, dia kena merebak habis tu, Korea jadi besar. Tu. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga tuan-tuan sekalian, jangan salah faham. Jangan salah faham. Jadi saya minta kerjasama juga. Kalau saya tegur, minta maaf lah, tolong pesan-pesan. Bukan saya tak mau suruh mari, kita nak jaga belakang. Hak sihat mari. Tak sihat, duduk di rumah dulu, pergi hospital makan ubat, sihat mari. Tak ada dah apa benda ni, sakit tadi, demam ke, sesama ke, batuk, sakit tekuk. Lepas tu sihat mari. Boleh boleh tolong kabur ke kawan-kawan kita. Sebenarnya bukan masjid ni saja. Kalau pergi masjid kalau berang gitu juga. Jangan pergi. Jangan pergi. Nak pergi mana kat mana orang? Tengok ada orang ngajar orang ni semangat nak pergi. Batuk kokeh-kokeh nak pergi juga. Tuan-tuan sekalian, jangan pergi. Duduk di rumah kita. Kita kuarantinkan diri kita tuan-tuan sekalian. Tu. Jangan bimbang. Kita akan dapat pahala yang besar. Pahala yang besar insya-Allah. Kita ambil kaedah saddu zara'i. Kita mencegah. Menghalang daripada lebih besar berlaku. Itu lebih baik daripada kita tuan-tuan sekalian. Hari ni di Kubang Wujud tu kita tengok ada dah dalam video apa semua sekali. Tak sah lagi tapi di kuarantin. Dijaga berlaku semua sekali. Tapi bukan merujuk kepada itu saja. Saya tak pergi mana-mana. Betul kita duduk kampung kita. Tapi contohnya kita ni tuan-tuan ni cuti sekolah, anak balik, cucu balik tuan-tuan sekalian, kita pergi makan keduri, kita buat keduri, macam-macam nak urusan kita ni, kita tak sedar, kita tak tahu. Bila kita sakit, lebih baik kita duduk di rumah kita lah. Di rumah kita lah. Jadi saya nak kabar tu je lah sebenarnya. Kabar tu. Jadi harap-harap tuan-tuan sekalian, tak apalah. Sebab tu kita cancel hak besar-besar ni, supaya kalau kita tengok keadaan lebih tu, kuliah harian kita pun kita cancel insya-Allah. Cuma kita tengok je. Kalau kita tak boleh kau batuk kokeh mari juga, demam mari juga apa semua. Kata tak boleh main lagu tu. Baik kita tak payah buat kuliah langsung. Jadi kita nak uyak orang hak sihat supaya kita semualah dalam keadaan yang baik. Dan Allah Taala pun tak suruh kita memudaratkan orang yang lebih ramai. Tu betul. Walaupun kita kata duduk seorang di rumah kita, kan, kali kita mari sini seorang, disebabkan kita seorang, habis orang kena. Tu agak-agak faham lah. Agak-agak kita faham insya-Allah. Kalau dengar batuk kuat-kuat tu, anak-anak kita pun batuk dah yang mari. Tengok anak-anak kita dengar batuk, demam, semua dah seorang hari sikit. Budak-budak ni nak mari macam, tapi biar kita lah tukar marah dia. Kalau dia sihat baru mari. Tu. Tadi ada alik alik opang dia bunyi kokah batuk. Sedang kabut lalu lah.
Tu. Jadi minta maaf bukan nak kata apa dah. Ini cara dah kalau dah sebab saya dah ulang acak kali dah. Daripada minggu lepas lagi dah saya dah ulang. Jadi saya dah lepas hari Jumaat, sebelum Jumaat kita ulang, belum bayar jenazah pun kita sebut lagi. Kita terus lihat. Padahal dah kita kabur tu tak apa dah maknanya dah. Kabur setara tu dia keras sikit lah. Nampak keras sikit. Tujuan ni untuk jaga keselamatan kita semualah, insya-Allah. Bukan kerana apa-apa, tidak. InsyaAllah kita pakat jaga diri kita masing-masing. Dan tolong jagalah. Kalau molek-molek ni tuan-tuan sekalian tak sogilah. Bukan alam. Sekarang ni nak pergi keluar negeri baik dah pergi. Nak pergi ke Kuala Lumpur pun tak pergi. Bukan kata-kata tak ada kerja nak buat luar negeri, jaga-jaga lah. Tapi kalau kerana nak pergi melawat cuti sekolah ni, nak pergi makan angin, tak sogilah tuan-tuan sekalian. Benda ni benda besar. Benda besar. Benda besar. Dan dia merebak begitu cepat. Cepat tuan-tuan sekalian. Macam-macam. Boleh berlaku macam-macam. Bukan saja melalui salat. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian kita akan letak sanitizer tu. Mungkin pandai-pandai Dr. Suhazili tunjuk dah cara guna dah. Budak-budak jangan buat main belakang tu, kita letak belakang tu lagi. Jadi pakailah dengan cara yang berhemah. Maknanya kita guna untuk tangan kita. Kita pun tak banyak ada. Tu hand sanitizer tu tak banyak ada. Jadi kita dah order. InsyaAllah hari kami ni akan 5 liter padangnya untuk sementara ni. Kita bukan nak minum tak tangan. Tak tangan ni. Jadi kalau orang basuh tangan dah, dia ambil air semayang basuh tangan, tak perlu dah. Betul tak? Sebab dia dah pergi basuh tangan. Jadi kalau dah ambil air semayang semua sekali, pergi pakal kat benda tu pula. Basuh rugi lah. Jadi kalau orang tangan kering ni naik, atau mau dia ambil air semayang, mau dia dah kering, dia rasa pegang benda apa tu, baru dia ambil. Kalau dia ambil air semayang, sebab cukup coronavirus ni dipahamkan kepada saya, cukup dengan air yang digunakan tu dia basuh dengan dia dengan betul, padam dah. Padam dah. Cuma ada orang yang mari dia tangan dia kering apa sedap-sedap dia berambil. Tu. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sekalian. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq li hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.